Baiklah, kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia. 13 hingga 19 November bertempat di Bukit Jalil akan diadakan satu kejohanan, iaitu kejohanan bola sepak Piala Supermoc 2024. Saya difahamkan ada pasukan daripada negara kita dan juga pasukan daripada luar negara akan berebut untuk memenangi kejohanan bola sepak Piala Supermoc 2024. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan kejohanan ini, saya pada hari ini bersama dengan Encik Muhammad Yusof Ibrahim, Pengurus Besar Program Pembangunan Bola Sepak Negara NFDP. Selamat pagi dan juga selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, Encik Yusof, mungkin boleh mulakan dahulu dengan sedikit latar belakang berkenaan dengan kejohanan ini. Yang saya difahamkan, kalau dulu diadakan di Gambang, tahun ini akan diadakan di Bukit Jalil. Baik. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Rizwan. Terima kasih atas peluang ni. Untuk makluman, Supermoc Cup ni dah bermula daripada 2014 lagi. Ketika itu penubuhan NFDP lah. So 2014 kita anjurkan edisi kali pertama. Yang tahun ni 24 adalah edisi yang ke-8. Jadi pada edisi pertama, kedua dan ketiga kita dah buat di Bukit Jalil. Tapi lepas 2019 kita buat di Gambang. Kerana Covid berhenti 21, 22 dan 23 kita buat di AMD. Tahun ni kita nak mendapatkan kembali kemeriahan penonton-penonton, peminat-peminat bola sepak tanah air ni, kita anjurkan balik semula di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Ya. Jadi untuk pengetahuan semua, kejohanan ini merupakan kejohanan untuk adik-adik kita sangat junior dah. Kalau saya kira umurnya 12, 13 dan juga 14 tahun. 14 tahun. Berapa ramai di Malaysia yang berada di bawah NFDP ini dan juga yang akan menyertai kejohanan ini? Kalau kita tengok struktur NFDP secara keseluruhan, termasuk Akademi Muatadhari, kita ada lebih kurang 16,000 orang pemain lah. Jadi untuk pasukan bawah 12 tahun ni, kita collect daripada 1,300 orang pemain. Kita pilih 32 orang terbaik untuk mewakili pasukan NFDP A dan NFDP B. Pada yang untuk 13 dan 14 ni adalah pasukan daripada Akademi Muatadhari kita sendirilah. Dua-dua tim, bawah 13 dua tim dan bawah 14 dua tim. Maksudnya bakat-bakat ini datang daripada mana saja di Malaysia, ya, tapi yang terbaik dalam kategori mereka. Maksudnya mereka digabungkan ataupun 12 satu kategori, 13 satu kategori, ataupun mereka dalam satu pasukan. 12 kategori lain, 13 kategori lain, 14 kategori lain. Tapi cara pemilihan dia adalah kita ambil daripada seluruh Malaysia lah. Cumanya untuk Akademi Muatadhari ni, masa umur 12 kita dah kumpul orang kan. Jadi mereka dah berkumpul di AMD itu sepanjang setahun. Jadi dia orang akan datang pada latihan. Yang ini adalah tanda pengukur lah untuk melihat pemain-pemain kita itu berada di tahap yang mana. Berapa jumlah pasukan yang akan bertanding untuk merebut kejohanan ini? Keseluruhan pasukan untuk ketiga-tiga kategori ada 24 pasukan, di mana 15 pasukan daripada luar negara, 9 pasukan daripada pasukan tempatan lah. Negara mana yang akan bersama dengan kita? Kita ada PVF daripada Vietnam, kita ada Buriram United daripada Thailand, Asiop Academy Indonesia, Cerezo Osaka daripada Japan, Evergrande China dan pelbagai negara lagi lah. Kita dapat juga daripada pasukan-pasukan negara sendiri, daripada itu Hong Kong FA dan juga Singapore FA yang akan participate dalam kejohanan kali inilah. Okey, kalau kita melihat perkembangan bola sepak negara, ia sangat penting. Bukan sahaja bola sepak, malah dalam setiap sukan untuk kita bercakap berkenaan dengan pembangunan akar umbi. Di mana tahap kita sekarang, terutamanya apabila kita melihat pembangunan bola sepak. Kalau kita nak dibandingkan dengan 8 tahun dahulu dengan tahun ini. Kalau kita lihat sekarang ni, kita lebih pembangunan tu sihat, positif. Cumanya kita ada kekurangan daripada beberapa aspek lah, khususnya daripada in terms of psychological. Kerana dalam pembangunan bola sepak ni kita melihat pada 4 aspek, iaitu pada teknikal dia, taktikal, dia punya fisiologi dengan psikologi. Kita ada ketiga-tiga ini, tapi in terms of psikologi kita masih kekurangan. Contohnya kita boleh kata in terms of di junior ni, fighting spirit budak, mentality bila menghadapi tekanan, comahan-tomahan daripada mulut penyokong dan sebagainya. Ini kita nak kena hasilkan pemain yang mentalitinya kuat lah. Khususnya bila bermain dalam Malaysia, tekanan tu tak berapa tinggi. Tapi bila dia main international competition, dia punya tekanan tu orang akan bagi yang lebih hebat. Jadi bagaimana pemain-pemain kita nak dapatkan outcome daripada situasi berkenaan lah. Itu yang masih lagi berkekurangan daripada kita. Kita punya kepakaran tersebut ataupun bagaimana? Kita nak kata ada kepakaran, kita tak ada spesifik. Kita ada psikologis di ISN dan sebagainya, tapi kita tak ada psikologis spesifik kepada sukan berkenaan. Jadi kita perlu, sebab demand hoki lain, demand bola sepak, demand renang dan berbagai lain. Jadi kita masih tidak mempunyai kepakaran itu. Sebab itu kita adakan Supermoc. The reason why, Ketua Jurulatih Remaja Negeri kita ni, mereka akan menjadi LO pasukan. Jadi ketika LO pasukan tu, mereka akan attach dengan pasukan-pasukan luar negara ni. So kita nak melihat bagaimana pasukan luar negara ini menanam satu mentaliti
loyalty yang kuat kepada pelatih-pelatih diorang. Jadi mungkin ada benda yang baik kita boleh ambil dan kita boleh apply untuk pemain-pemain kita. Dan pasukan daripada negara luar, kalau kita lihat daripada Vietnam, daripada Indonesia, itu merupakan negara jiran yang kebanyakannya dalam perlawanan bola sepak kita bersama dengan mereka. Apa perbezaan yang dapat dilihat terutamanya dalam pasukan junior ini? Dalam junior ni kita boleh tengok kepada mentaliti lah. Kalau nak kata, actually kalau kita ukur junior ni, biasa kalau kita tengok kat berita yang lepas, kalau bawah 12, bawah 13, 14 ni kita boleh compete. Tapi at what point sampai 15, 16 tu kita dah at par ataupun mereka lebih baik daripada kita. So dari situ yang kita nak lihat. Kalau kata bawah umur ni memang kita akan sama ataupun kita lebih sedikit daripada mereka in terms of pemain punya creativity, technical development dan sebagainya. Jadi di sinilah kita menggunakan platform Supermod ni bukan hanya untuk tengok siapa menang siapa kalah. Tapi kami juga nak mencari apa lagi kekurangan kita yang kita boleh tambah baik dalam program NFDP. Jadi bagaimana melihat penganjuran kejohanan ini mampu untuk memberi penambahbaikan kepada elemen-elemen yang kita mungkin hilang ataupun mungkin masih lagi kekurangan dari aspek contohnya psikologi dan seperti mana Tuan Yusof sebutkan sebentar tadi. Kalau kita tengok balik NFDP ni dia bukan belong to Majlis Sukan Negara. Majlis Sukan Negara ini adalah badan yang menguruskan. Tapi kami bekerjasama rapat dengan FM dan juga KPM. Di sini kami 3 agensi utama ini mainkan peranan in terms of melihat apa kekurangan, apa yang kita boleh tambah baik, dan sentiasa kami berbincang setiap bulan ada mesyuarat teknikal bersama FM dan juga KPM apa yang kita boleh bantu untuk menambah baik kualiti pemain kita lah. Khususnya untuk pasukan negara. Untuk junior ni saya kira peranan ibu bapa sangat penting. Betul. Maksudnya sokongan daripada keluarga terutamanya ibu bapa dalam memastikan mereka sentiasa berada pada tahap yang boleh fight. Yes. Bagaimana peranan ibu bapa terutamanya hubungan pihak akademik dengan ibu bapa itu sendiri bagi memastikan bakat itu sentiasa berada pada tahap yang betul-betul kita mahukan. Ya. Macam tadi saya sebut psikologi kan. Kalau kita tengok apa perbezaan kita dengan negara luar, saya bawa balik daripada Aspire Academy Qatar baru-baru ni. Mereka menjalankan program sama macam kita, cumanya mereka jalankan pada weekdays. Weekend mereka akan balik kepada ibu bapa. Manakala macam kita buat full time basis program 7 hari. Di mana untuk pembangunan kanak-kanak ni, kita kata budak-budak bawah 16 tahun, 17 tahun ni, kanak-kanak lah. Pembangunan kanak-kanak ni mereka perlukan dorongan ibu bapa. That's why ibu bapa sangat penting. That's why kita galakkan ibu bapa yang bekerja lapangan ataupun tak ada apa weekend datang ke AMD bagi sokongan moral. Itu bezanya sebab mereka dalam proses pembesaran. Jadi pembesaran ni dorongan ibu bapa ataupun support daripada mak ayah tu sangat penting. Kalau Tuan Yusof dah pergi ke Qatar, mungkin kalau kita lihat pembangunan bola sepak di negara-negara seperti Eropah, negara-negara Amerika Syarikat dan sebagainya, bukan sahaja bola sepak tetapi sukan-sukan lain, sukan itu diterapkan sedari kecil, malah 4 tahun, 3 tahun. Betul. Dia mungkin kita sedikit terlambat. 7 tahun baru kita nak hantar dan sebagainya. Macam mana kita nak masukkan budaya mereka atau negara-negara maju yang terkehadapan dalam bidang sukan ini untuk kita terapkan ke negara kita? Untuk yang ini kami ada buat kerjasama dengan Tom Raya, one of the instructor di Jepun berasal daripada US. Dia ada buat satu program iaitu kita panggil Football Start From Home. Dalam Football Start From Home ni kami dalam perancangan lah berbincang dengan beliau di mana aspek penekanan teknikal anak-anak. Kalau kita lihat perbezaan anak di luar negara dengan Malaysia, kalau kita tengok anak kita dapat bola sebiji, datang padang dia terus sepak kan. Itu namanya teknik menendang. Tapi di luar negara, apa yang mereka lakukan, anak bila dapat bola, mereka akan buat ball mastery, dia dribbling bola. Maksudnya penguasaan bola dengan kaki sebelum dia belajar menyepak. Itu perbezaan lah. That's why kalau kita tengok pemain luar negara ni, umur 12-13 tahun tahan bola pun dah melekat di kaki kan. Sebab apa? Dia ajar daripada rumah lagi. Dia ada buat benda tu. Itu baru sikit. Dan dia ada research katakan dia seorang pemain tu untuk mendapatkan kelebihan ball mastery ni ataupun penguasaan bola ni perlukan 20,000 jam dalam karier dia untuk dia dapat tu. 16 ke 20,000 jam. Banyak. Banyak. Jadi maksudnya bukan di padang tau. Maksudnya kat rumah sambil jalan ni pun dia boleh sepak, dia boleh bawa bola. Itu pun dikira lah waktu tu. Itulah contohlah bilang, contoh kalau kita beralih kepada sukan lain macam renang. Daripada kecil 3 tahun tu mereka dah berenang. Betul. Umur 16 dah jadi Olympian. Jadi pembangunan itu sangat lama diperlukan. Kalau kita nak start, kalau mereka start umur 3 tahun, kita start umur 7 tahun, 4 tahun kita dah ketinggalan. Betul. Jadi perkara-perkara sebegitu yang perlu kita selak kembali dan juga bertambah baik. Mungkin kita kembali kepada kejohanan inilah. Bagaimana kalau peminat-peminat datang nak tengok junior-junior kita beraksi ni bagaimana? Kejohanan ni bermula 13 sampai 19. Jadi betul-betul game dia bermula 14 sampai 18. Jadi kita buat di padang A, B dan C Majlis Sukan Negara. Jadi peminat boleh datang at any time sebab dia akan berlaku 2 game pagi, 2 game petang. Seawal mula 8 pagi
dan akan habis dalam pukul 6 petang lah. Apa keistimewaan yang kita akan dapat jangkakan daripada permainan daripada tim junior ini? Kita akan melihat pelbagai orang kata movement, pergerakan, combination play, attitude mereka dengan kita boleh tengok daripada segi reaksi mereka bila dia menang, bila dia kalah, bila dia tak berjaya buat, kita akan lihat di situ. Dan kita akan lihat daripada mereka inilah akan lahirnya permata-permata negara. Mereka inilah pelapis negara kita. Kepada negara kita. Dan kita ucapkan good luck kepada kejohanan bola sepak Piala Supermoh 2024 supaya kita dapat lahirkan lagi generasi-generasi pelapis yang hebat yang akan mewarisi kehebatan sukan bola sepak kita. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Yusof Ibrahim, Pengurus Besar Program Pembangunan Bola Sepak Negara NFDP. Baiklah.